Ini bab imam menyoal siasat pegawai-pegawainya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Humaid As-Sa'idi bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah melantik Ibnul Lutbiyah untuk memungut zakat Bani Sulaim. Bila dia datang kepada Rasulullah SAW dan baginda menyoal siasat dia, dia berkata, ini untuk kamu dan yang ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Lantas Rasulullah SAW bersabda, kenapa engkau tidak duduk saja di rumah ayahmu dan di rumah ibumu, supaya hadiah datang kepadamu kalau engkau memang benar, yakni dalam katamu itu. Thumma qama Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW berdiri lalu berucap di hadapan orang dengan memulakan puji-pujian kepada Allah. Kemudian baginda bersabda, amma ba'du, sesungguhnya aku telah melantik beberapa orang daripada kamu untuk beberapa urusan daripada urusan pemerintahan yang Allah telah tugaskan aku memegangnya. Tiba-tiba ada seseorang daripada mereka datang lalu berkata, ini untuk kamu dan yang ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan di rumah ibunya sehingga datang hadiah itu kepadanya jika ia memang benar? Fa wallahi, maka demi Allah, tidak boleh sesiapa pun daripada kamu mengambil apa-apa daripadanya. Qala Hisham berkata, bighairi haqqih, dengan tidak hak, dengan ketiadaan haknya, melainkan dia akan datang kepada Allah dalam keadaan menanggung ataupun memikulnya pada hari kiamat nanti. Ketahuilah, sesungguhnya aku benar-benar tahu apa yang seseorang itu bawa ke hadapan Allah berupa ba'ir, unta yang mempunyai bunyinya, unta yang berbunyi, yakni hidup-hidup unta itu, ataupun lembu yang bertemuh, ataupun yang berbunyilah, yang hidup-hidup, ataupun biri-biri, ataupun kambing tayar yang bertebek, yang dia betul-betul hidup. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian baginda mengangkat kedua tangannya sehingga aku nampak putih dua ketiaknya, yakni sambil baginda berkata, ala hal ballaghtu, ketahuilah, adakah aku telah sampaikan? Bab bitanatil imam wa ahli masywarati. Ini bab orang dalam bagi seseorang pemimpin agung dan ahli mesyuaratnya, ataupun ini bab setia usaha sulit bagi seseorang pemimpin dan ahli mesyuaratnya. Bitanah ialah dukhala, yakni orang-orang dalamnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak ada seorang pun Nabi yang Allah utuskan dan tidak ada seorang pun khalifah yang Allah lantikkan, yang Allah berikan kuasa kepadanya, melainkan dia mempunyai dua orang dalam, ataupun mempunyai dua orang setia usaha. Satu daripadanya menyuruhnya melakukan ma'ruf, perkara yang baik, dan menggalakkannya melakukan perkara yang baik. Dan satu lagi menyuruhnya melakukan kejahatan dan menggalakkannya
ataupun menggesanya melakukan kejahatan itu. Fal ma'sum man 'asama Allah. Orang yang maksum itu ialah orang yang Allah memeliharanya. Ataupun orang yang maksum itu ialah orang yang dipelihara Allah. Lepas tu Imam Bukhari cerita dari segi perbezaan sanad lah, tak ada lain. Babun kaifa yubayyi'ul imam an-nas. Bab bagaimana imam berbai'ah dengan orang ramai, ataupun kaifa yubayyi'ul imama an-nasu. Boleh juga lagu tu. Kalau lagu tu, bagaimana orang ramai berbai'ah dengan imam. Dua boleh. Kaifa yubayyi'ul imamun nasa, ataupun kaifa yubayyi'ul imaman nasu. Boleh kedua. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit. Beliau berkata, kami telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setia mendengar dan taat, baik dalam keadaan senang ataupun susah, ataupun sama ada dalam keadaan suka atau tidak suka. Dan berbai'ah supaya berbai'ah bahawa kami tidak akan merebut jawatan ini daripada orang yang layak memegangnya. Wa an naqum, dan kami berbai'ah untuk tegak ataupun mengucapkan perkara yang benar di mana saja kami berada. Kami tidak takut fillah, kerana Allah, celaan orang yang mencela. Itu yang dibai'ahkan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata Nabi SAW pernah keluar pada suatu pagi yang sejuk. Orang-orang Muhajirun dan Ansar sedang menggali parit. Baginda pun mengucapkan, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya kebaikan sebenar itu ialah kebaikan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Oleh itu engkau ampunilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Mereka pun menyahut ucapan Nabi SAW itu dengan berkata, nahnu alladhina bay'u Muhammada 'ala al-jihad ma baqina abada. Kita ialah orang-orang yang telah berbai'ah kepada Muhammad untuk berjihad, buat selama-lamanya selagi kita hidup. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, sesungguhnya kami telah berbai'ah kepada Rasulullah SAW untuk patuh dan taat. Yaqulu lana, dan baginda berkata kepada kami, fi mastata'ta, sejauh kemampuanmu, setakat yang kamu mampu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar, beliau berkata, aku pernah menyaksikan Ibnu Umar, pernah melihat Ibnu Umar ketika orang telah sepakat menerima Abdul Malik. Beliau menulis bahawa sesungguhnya aku berikrar, aku mengakui akan taat setia kepada hamba Allah Abdul Malik Amirul Mukminin, berdasarkan ataupun dengan syarat mengikut kitab Allah, sunnah Allah, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulnya, semampu aku, setakat yang aku mampu. Dan sesungguhnya anak-anakku juga telah mengakui, juga telah berikrar bimithli dzalika, seperti itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah, beliau berkata, aku telah berbai'ah kepada Rasulullah untuk taat setia, yakni kepada pemerintah. Baginda pun mengajar aku untuk mengatakan fi mastata'tu. Yani baginda kata fi mastata'ta, yani kamu kata fi mastata'tu,
Yani dalam perkara yang mampu, aku turut, ataupun sejauh yang aku mampu. Wan nushi likulli muslim, yakni aku juga berbai'ah dengan Rasulullah untuk ikhlas terhadap setiap orang Islam. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar, beliau berkata, apabila orang ramai telah berbai'ah kepada Abdul Malik, Abdullah bin Umar pun menulis surat kepadanya berbunyi, kepada hamba Allah Abdul Malik Amirul Mukminin, sesungguhnya aku berikrar untuk taat setia kepada hamba Allah Abdul Malik Amirul Mukminin, mengikut kitab Allah, sunnah Rasulnya sejauh kemampuanku, setakat termampu olehku. Dan sesungguhnya anak-anakku juga telah berikrar begitu, telah berikrar demikian. Diriwayatkan daripada Yazid bin Abi Ubaid, katanya, aku telah berkata kepada Salamah, ala ayyi syai'in bay'atu, kamu telah berbai'ah atas perkara apa dengan Nabi SAW pada hari Hudaibiyah? Beliau menjawab, untuk mati. Yani kami telah berbai'ah dengan Rasulullah untuk mati. Diriwayatkan daripada Miswar bin Makhramah bahawa kumpulan orang yang Umar telah tentukan untuk bermesyuarat tentang perlantikan khalifah baru, mereka telah berkumpul dan bermesyuarat. Abdul Rahman pun berkata kepada mereka, lastu billadhi unafisukum ala hadzal amr, bukanlah aku orangnya yang akan berebut dengan kamu perkara ini, berebut dengan kamu jawatan ini. Tetapi kalau kamu mahu, saya boleh pilihkan khalifah baru itu seseorang daripada kamu. Faja'alu dzalika, maka mereka pun serahkan tugas itu kepada Abdul Rahman. Bila mereka telah melantik Abdul Rahman, bila mereka telah menyerahkan hak mereka kepada Abdul Rahman untuk memilih siapakah khalifah, yakni selepas Umar, famalan nas ala Abdul Rahman, orang pun mencari Abdul Rahman, sehingga aku tidak nampak ada sesiapa pun orang yang mengikut kumpulan yang lain itu, kumpulan orang-orang yang baki lagi itu, yang 5 lagi, dan tidak ada sesiapa pun yang memijak bekas tapak kakinya, yakni yang menurutnya. Tak ada siapa dia pun turut orang lain. Tetapi mereka menurut Abdul Rahman, yushawirunahu, untuk memberi pandangan kepadanya. Pada malam-malam itu, pada beberapa malam itu, sehinggalah tiba malam yang mana pada keesokannya kami berbai'ah kepada Uthman. Miswar berkata, Abdul Rahman mengetuk pintu rumahku selepas seketika berlalu dari waktu malam. Dia memukul pintu sehingga aku sedar. Dia pun berkata, araka naiman, nampaknya engkau sedang tidur. Demi Allah, aku tidak tidur, tidak berapa tidur. Maktahaltu hadhihi al-thalath bikathiri naum, aku tidak bercelak selama 3 malam ini dengan tidur yang memuaskan. Maknanya aku selama 3 malam ini tak ada tidur yang memuaskan, tak ada tidur banyak pun. Kamu pergi panggil Zubair dan Sa'ad. Aku pun pergi memanggil mereka berdua untuk bertemu dengannya. Dia pun bermesyuarat dengan mereka berdua, kemudian memanggil aku pula, lalu berkata, kamu pergi panggil Ali untuk bertemu denganku. Aku pun pergi. Dia pun bercakap-cakap secara sulit dengannya, sehingga berlalu separuh malam. Kemudian Ali pun bangun dari sisinya, wa huwa ala thama, dalam keadaan menaruh harapan, dalam keadaan mempunyai harapan.
yakni untuk menjadi khalifah. Wa qad kana Abdul Rahman yakhsha min Ali syai'an. Abdul Rahman memang bimbangkan sesuatu daripada Ali, sesuatu berlaku daripada Ali. Kemudian dia berkata, kamu pergi panggil Uthman untukku, untuk bertemu denganku. Fanajahu. Lalu dia pun bercakap-cakap secara sulit dengannya, sehingga mereka berdua dipisahkan oleh muadzin yang melaungkan azan subuh. Apabila orang-orang telah selesai bersembahyang subuh dan ahli-ahli mesyuarat yang 5 lagi itu telah pun berkumpul dekat mimbar, Abdul Rahman mengutuskan orang supaya memanggil orang-orang muhajirin dan ansar yang ada di Madinah pada ketika itu, dan dia menghantar orang untuk memanggil juga umara'il ajnad, gubernur-gubernurnya yang ada di Madinah pada ketika itu, yang mana mereka kebetulan telah mengerjakan haji bersama Umar pada tahun itu. Apabila mereka semua telah berkumpul, Abdul Rahman pun bertasyahud, mengucapkan syahadah. Kemudian berkata, amma ba'du, wahai Ali, sesungguhnya aku telah menyelidiki keadaan orang. Aku dapati mereka tidak menyamakan sesiapa pun dengan Uthman. Itu. Falam arahum ya'diluna bi Uthman, yani ya'diluna ahadan bi Uthman. Nampaknya tidak ada sesiapa pun yang melebihkan orang lain daripada Uthman. Itu kata dia. Fala taj'alanna ala nafsika sabila. Oleh itu jangan engkau sekali-kali berasa tersinggung. Faqala, Abdul Rahman pun berkata, ubayi'uka ala sunnatillah wa rasulihi. Aku berbay'ah kepadamu, yakni kepada kepada Uthman. Aku berbay'ah kepadamu mengikut kitab Allah dan Rasulnya dan sunnah 2 khalifah selepasnya. Abdul Rahman pun berbay'ah dengannya dan diikuti oleh orang ramai, bersama-sama muhajirun dan ansar dan gubernur-gubernur dan sekalian orang Islam berbay'ah dengan Uthman bin Affan. Itu cerita ni. Habis. Kita tengok semula. Bab muhasabatil imam ummalahu. Ini masih lagi dalam bab pemerintahan. Artinya imam pemimpin agung ataupun pemimpin atasan, tidak semesti hak agung dah. Setiap hak di atas lah, pemimpin hak lebih atas. Dia bertanggungjawab menyoal siasat, memperhitungkan ataupun bertanya khabar, menyelidik tentang pegawai-pegawai bawahannya. Dia kena gitu. Barulah sistem pemerintahan kerajaan itu berjalan dengan baik. Kalau tak ada hal ni, muhasabah ataupun dipanggil hisbah, kalau tak ada hal ni, maka akan jadi kucak-kacir. Bukan yang perlu dijaga, mana pemerintah ni kena bercara orang ramai ni, rakyat ni, apa dia buat salah, apa dia langgar peraturan kerajaan. Bukan orang ramai saja, tetapi pegawai-pegawai kerajaan pun kena jaga juga, kena selidik juga, kena soal juga. Tak boleh kata bila pegawai kerajaan bebas dia, tidak gitu. Di sini kita nampak pemerintahan Islam dia ambil berat. Mana di setiap peringkat tu dia suruh selidik. Tak boleh buat sewenang-wenangnya, dan tak boleh suruh pakai lepas tu kepada pemimpin bawahan begitu. Tak boleh. Bahkan dia kena ambil hal dengan pemimpin-pemimpin di bawahnya. Di sini dia marilah ceritanya. Nabi SAW telah melantik ini untuk memungut zakat saja. Memungut zakat ni bukan semua dan tidak banyak. Bagaimana Imam Bukhari naknya? Sebab tu dia kata ummalihi. Ummal itu istilah yang lebih umum daripada pemungut zakat. Bukan pemungut zakat saja yang kena disoal siasatnya, perlu ditanyanya. Tetapi pegawai-pegawai yang lain pun begitu juga. Setara hak ni pun kena siasat. Hak lain-lain lebih-lebih lagi lah. Hak lain-lain
hak berkait dengan setiap masa, berkait dengan orang ramai tu. Dia tu. Bukan sekali setahun saja. Orang nak bagi, nak berjumpa dengan dia. Bukan sekali setahun saja macam zakat ni. Lebih-lebih lagi lah kalau hak lain. Itu Imam Bukhari simpulkan begitu. Jadi pemimpin atasan dia kena tengok, dia kena selidik. Jadi seperti sekarang ni kan, dia ada bahagian kan BPR, apa ni, hak ni lah, ni siasat rasuah kau apa ni kan. Dia ada macam-macam lah bahagian-bahagian dia tu. Molek lah buat lagu tu. Memang sepatutnya kena lagu tu. Dan hak ni bukan menyiasat orang-orang biasa ni, tidak. Pegawai-pegawai kerajaan juga. Dan kerajaan boleh, kalau dia nak tahu, memang boleh, dia kena tahu harta orang ni sebanyak mana. Ni pegawai dia ni, sebanyak mana. Semasa dia jadi pegawai, semasa dia jadi menteri, semasa dia jadi apa-apalah kita kata, sebanyak mana. Lepas pada dia jadi tu sebanyak mana. Nampak perubahan dia kena perhati semua. Inilah yang perlu dilakukan. Seperti di sini orang ni dia kata hak ni hadiah, hak ni untuk hak ni hak zakatnya. Nabi SAW marah, tak boleh. Mana orang ni tak boleh langsung nak kau. Tak boleh langsung nak kau. Setengah-setengah ulama mengatakan tak boleh langsung. Setengah-setengah ulama hak kata boleh tu pun dia kata kalau orang tu sudah biasa anak beranak kita, sekala pun kalau kita dapat anak, dia mari hadiah. Hak ni pun kita dapat anak pula, misalnya kita dia mari hadiah. Tak apa kalau sekadar tu. Hak biasa dah. Skala-skala pun lagu tu dah. Tapi kalau skala sikit ni jadi lebih banyak. Tak boleh. Tak boleh kata dia, lebih banyak. Jadi siapa begitu dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh. Hak kata boleh tu pun dia dengan syarat juga, dengan ada batas-batas dia juga. Jadi hak ni tidak khusus dengan hakim saja, tidak. Bahkan pegawai-pegawai lain pun serupa juga. Pegawai-pegawai lain pun serupa juga. Dengan sebab itulah Umar bin Abdul Aziz mengatakan dalam hasyiah daripada sebut, di zaman Nabi dulu ada juga hadiah. Zaman sekarang ni kata dia tak ada hadiah. Hak bagi kepada pegawai kerajaan di rasuah, kata dia berlaku. Dia tak benar. Dia di antara orang yang tak boleh terima, pegawai dia tak boleh terima hadiah. Tak boleh terima hadiah. Sebab apa dia kata rasuah? Jadi logiknya Nabi SAW kata ni, kalau hadiah sungguh, cuba dia tidak jadi gapo-gapo. Adakah nak mari hadiah kalau dia duduk rumah ayah dia, rumah mak dia sebagai orang biasa? Adakah orang akan bawa mari hadiah kepada dia? Kalau akan bawa mari hadiah, iyalah. Tapi kalau orang ni tidak, maka itu menunjukkan benda lain lah tu hak bagi tu. Tak kena tu, tak boleh ambil tu. Itu dari segi logiknya. Kalau orang tak bagi kat kira dak dah tu. Jadi tak boleh ambil. Tidak boleh sesiapa pun ambil apa-apa. Jadi orang apa-apa zahiri apa pegang dengan ni lah, tak boleh. Langsung tak boleh. Kalau bawa ambil juga, saya esok mana dengan tidak benar lah. Kalau ambil dengan benar, orang beri itu, lepas tu buat pergi kepada hak atasan pun cabut sebahagiannya dia untuk bagikan kepada dia sebagai amil, pemungut zakat. Tu lain cerita lah. Itu orang panggil bihaqqih. Ni bighairi haqqih. Bighairi haqqih ni termasuklah macam hadiah ke apa tadi tu. Nabi SAW kata kalau ambil juga nanti di hari kiamat nanti orang ni akan pikul hak dia bawa, hak dia ambil. Hidup-hidup. Kalau unta bunyi dengan suara dia. Unta. Dia pikul hak tu. Jadi orang akan tahu selalu. Orang akan tahu selalu. Dia buat ni. Akan tahu selalu kalau jenis gini ni. Kalau ambil kambing dia pikul. Tak boleh nak pelepah lah dulu. Lekat situ. Lekat tekuk tu. Kalau lembu pun lagu tunjuk duduk tebah. Di atas tekuk tu. Jadi saya salah. Orang pun tengok malu. Jadi nampak malu. Malu. Seperti sekarang lah. Mana kalau ditunjukkan kepada orang kan, ditunjukkan kepada orang ketika dia ambil duit tu secara sulit tu, tunjuk dalam TV, semua orang tengok. Tak kemalu pegawai ni. Misalnya kita. Malu. Ini pun lagu tu juga ni. Ini pun cara lagu tu. Orang semua nampak.
Dia ambil. Oh dia, kita kenal dia tu misalnya. Dia ambil. Duk pikul ni. Jadi rohak lah. Seksa duduk pikul sana kemari tu. Hak tu duduk tebak. Hak tu duduk tebak. Begitulah. Kalau dia ambil duit lah bergantungan ni, tekok ni. Duit. Begitulah. Jadi sebagai tanda kepada dia telah terlibat dalam pengambilan ni hadiah ataupun rasuah ataupun sesuatu dengan cara yang tidak hak. Semasa dia memegang jawatan dalam pemerintahan. Itu bab yang pertama. Bab yang kedua, bitanatil imam. Yang ni orang dalam imam, pemimpin. Pemimpin ni dia ada orang dalam, ada setiausaha, ada penasihat dia, dan ahli mesyuaratnya. Jadi Imam Bukhari nak cerita di sini, seseorang pemimpin itu banyak di antara kejayaannya bergantung kepada orang dekat dia, ataupun kegagalan dia tu bergantung dengan orang yang dekat dia dan ahli mesyuarat dia. Kalau ahli mesyuarat dia tu, setiausaha dia tu orang ikhlas, orang molek, orang juruh, orang bijak, dia akan jadi molek lah hasil. Sebab hak ni akan bagi idea kepada dia, akan bagi pandangan, tulis pun molek. Jadi tidak kata jadi sakit hati mana-mana pihak. Jadi kalau orang dengar tu terubah, setiausaha dia tu tulis. Misalnya kalau sekarang ni kan dia ada setiausaha bahagian goni, bahagian goni, bahagian goni, ada macam-macam lah. Kalau tempat kita ni Perdana Menteri tu, jabatan Perdana Menteri tu, dia ada bahagian goni kan, bahagian agama, hak ni bahagian politik, hak ni bahagian ni, bahagian dalam negeri misalnya, ada bawah dia. Hak ni ada riwayat dia. Hak ni dia kalau baik tu baik lah. Ataupun menteri-menteri dia tu, menteri pelajaran dia misalnya, menteri keuangan dia, itu semua termasuk dalam bitanah dan ahli mesyuarah dia. Kalau hak ni molek, molek lah. Kalau dia molek, hak ni tak molek, tak jadi juga. Dengan sebab itu dia kena pandai-pandai pilih orang tu. Tak boleh pilih hak juruh saja. Juruh saja tak pandai, tak boleh. Pandai saja tak juruh, tak boleh juga. Nak cari hak cukup syarat tu payah. Payah. Kadang-kadang kita nampak macam nasib lah, nasib. Seperti dalam bab rezeki, dalam bab lain-lain, seseorang tu Allah SWT nak beri ke dia gitu, dia dapat. Ni pun nak dapat setiausaha yang baik, nak dapat orang dalam yang baik ni ataupun tidak baik ni, sebenarnya dengan takdir Allah SWT juga. Tapi sejauh yang dalam batas kekuasaan kita, kesedaran kita, kita sepatutnya kena pilih lah. Kena pilih. Bitanah, Imam Bukhari kata dukhala. Dukhala tu mana orang-orang dalam. Sebab itulah dalam Quran pun dia ada anjuran tu, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Jangan. Itu bitanah tu maknanya asalnya orang dalam, maknanya dalam kita nak buat kerja penting, kerja besar, macam pemimpin, pemerintah, Perdana Menteri, Presiden, Raja dan sebagainya. Itu dia maksudnya orang hak dekat dia. Jangan ambil bukan dari kalangan kamu. Itu pesan dah. Jangan ambil bukan dari kalangan kamu. Sebab kalau dari kalangan orang lain, kepentingan tu kepentingan orang lain lah, bukan kepentingan kita. Dia buat cadangan dia, pandangan dia, apa-apa pun tak ada untuk kepentingan kita lah, kepentingan orang lain. Tu kena beringat tu. Kalau dia orang kafir, dia mesti sikit sebanyak dia ada kepada orang kafir tu. Dengan sebab itulah ulama-ulama mengatakan nak jadi setiausaha sulit, nak jadi orang dalam ni, dia kena la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan hak bukan kalangan kamu, jangan hak tidak Islam. Hak tu nombor satu sekali syaratnya. Sebab kalau tidak Islam, dia mesti ikut lain lah fikiran dia tu. Kalau Islam tak apa. Kalau tidak Islam ni memang dia nak kerosakan kita, tak kisah kalau kita binasa, kalau kita hancur, kalau kita mundur, kalau kita kerugian pun dia tak kisah, memang apa suka bang. Sebab itu kita tengok bila-bila pun pemerintahan Islam ni, bila dia jatuh dalam sejarah, apabila ada ni dukhala ataupun bitanah su, orang dalam hak jahat, mesti dia ada. Sama-sama dalam sejarah mana pun ada lagu tu. Sebab itulah Imam Bukhari letak ni, hak ni penting. Dua perkara, bitanah, setiausaha. Hak ni hak rapat benar, hak sulit benar. Ahli mesyuarat tu
Macam jemaah menteri. Jemaah menteri kita kata, itu ahli mesyuarat. Lepas tu dia mari hadis Abu Sa'id. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun Nabi dan tidak ada seorang pun khalifah, melainkan dia adalah hak dua ni. Dua macam ni. Hak molek dan hak tak molek, hak rapat dengan dia. Sebab apa? Orang ni adalah orang yang penting dalam masyarakat. Kalau Nabi pun ada juga hak tak molek ni. Jadi hak tak molek ni bitanah yang menyuruh perkara ma'ruf ni, dan bitanah yang menyuruh kepada syar ni, kejahatan ni, gapo dia? Bitanah ni orang ke ataupun malaikat? Ada yang mengatakan malaikat. Hak molek tu, suruh halah ke molek tu, bagi ilham halah ke molek tu malaikat. Hak tak molek tu syaitan. Ada yang kata begitu. Ada yang mengatakan tidak. Bitanatan ni mana dari kalangan manusia juga. Dari kalangan manusia juga. Ada hak molek, nak ceritanya, ada ya orang yang bernasib dia dapat hak molek. Orang dalam hak molek. Ada yang bernasib tidak baik, dia mendapat orang dalam yang tidak molek. Dia ada dua-dua kan, tak boleh lari lah. Sebab ke mana-mana pun dia akan ada orang hak tempat dia tanya, dia bicara tu. Antara dua tu lah orang. Yang ketiganya, pendapat yang ketiganya, bitanah ni maksudnya bukan orang, bukan malaikat, diri dia sendiri, jiwa dia. Dalam diri dia ni ada dua keadaan. Satu, mana kalau dia ni molek, idea hak molek tu lah, alah kemolek tu, alah kemolek yang menyuruh kepada kebaikan, maksudnya diri dia sendiri. Akan ada makna hak menyuruh kebaikan, dan akan ada juga hak menyuruh kejahatan. Sama ada kita terima pendapat yang ketiga ni, setiap orang tu ada kedua-dua ni, boleh jadi juga. Ataupun dia nak cerita di sini, ada orang yang lebih kuat hak baik tu, jiwa yang baik tu, fikiran yang baik tu, maka berjayalah dia. Kalau jiwa dia gitu, selalu selalu mendorong dia melakukan kebaikan. Kalau lagu ni, mana dia akan berjayalah, akan beruntung. Tapi kalau hak lagi, ada juga dia ni nampak alah aku tak molek saja. Jiwa dia nak buat benda tak molek, nak menganjurkan benda tak molek saja. Kalau lagu tu, balalah kepada dia, kerugianlah kepada dia. Boleh jadi berlaku. Tapi kalau kita mengikut pendapat yang pertama, yang kata hak tu mendorong kepada kebaikan tu malaikat, dan hak lagi syaitan, lagu mana dengan Nabi? Dia tidak akan termasuk tu. Sebab syaitan tidak boleh mendorong Nabi melakukan kejahatan. Sebab Nabi SAW, begitu juga Nabi-Nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam, mereka maksum. Apalagi dalam hadis ini dia sebut fal ma'sum man asamallah. Orang yang maksum itu ialah orang yang dipelihara Allah. Jadi Nabi-Nabi itu terpelihara lah. Kalau nak kira hak asal, memang ada. Nabi pun dia ada hak malaikat, ada hak tak molek syaitan. Cuma syaitan tidak boleh menguasai dia, sebab Allah SWT menjaga dia daripada gangguan ataupun bisikan-bisikan syaitan itu. Tapi kalau nak kira dari segi hak Allah SWT bagi, ada belaka tak kira Nabi siapa pun. Cuma syaitan dia tidak boleh menguasai Nabi. Tapi kalau khalifah, kalau hak lain-lain boleh lah. Tapi kok mana-mana pun ada juga. Itu makna kira sunnah tabi'iyah ataupun kauniyah Allah SWT. Kejadian tu memang lagu tu, tak kira siapa Nabi siapa pun. Serupa dengan Nabi, kalau dia sebagai manusia, dia sebagai manusia, serupa dengan orang lain juga. Hak ni pun lagu tu juga, cuma dia terpelihara daripada syaitan itu. Kalau kita pendapat yang kedua, yang mengatakan manusia hak molek, hak baik dan hak tak baik, maka ini boleh berlaku kepada Nabi dan kepada hak bukan Nabi pun. Memang ada. Tetapi Nabi ni oleh kerana dia maksum, dia akan terpelihara daripada orang-orang hak jahat tu pergi jadi orang dalam dia. Tak ada lagu tu. Juga. Mana kira pada hakikatnya kalau manusia pun syaitan juga, syaitan berupa manusia. Hak tu terpelihara juga. Jadi sehingga Nabi-Nabi bukan Nabi kita sajalah, Nabi-Nabi yang lain pun terpelihara daripada orang-orang yang jahat seperti itu. Sebab itu dia sebut fal ma'sum man asamallah. Kira-kiranya Nabi itu terpelihara lah daripada hak lagu ni. Tetapi kalau orang lain, kena beringatlah, sebab benda ni benda tak boleh dipisahkan, mesti ada.
Jadi kalau kita ni orang biasa pun ada juga, tapi kesan dia tu kalau tak molek, hak tak molek mungkin kepada diri kita sendiri, ataupun mungkin kepada ahli keluarga kita saja, sempit je. Lingkungan tu sempit saja. Tetapi kalau kita pemimpin, kalau pemimpin satu negeri pun satu negeri, kalau pemimpin satu negara lagilah besar kesan dia tu. Dengan sebab itu tujuan di sini gapo dia ni? Dia nak ceritanya pemimpin-pemimpin itu kena lebih-lebih lagi berhati-hati, beringat lebih daripada orang lain. Orang lain pun ada berlaku juga ni, ni pun ada berlaku. Tetapi pemimpin tu kena lebih berhati-hati lagi. Sebab apa? Sebab kesan dia tu kalau hak tak molek lah, berat benar. Kalau hak molek pun untung dia. Sebab itulah dia lebih daripada orang lain pemimpin ni. Kalau kena gaya, kalau tak kena gaya, berat pada orang lain. Sebagai berniaga besar lah. Mana kalau untung besar juga. Kalau rugi pun lebih patut pada orang lain lagi lah seksanya. Gitu. Jadi ini semua penting. Dia kena ambil berat. Itu tujuannya Imam Bukhari buat mari tajuk ni. Maknanya dalam Islam ni kepada pemimpin ada arahan-arahan dia, ada bimbingan dia, ada perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Di antaranya dalam memilih ahli mesyuarah, orang-orang dekat dengan kita tu kena pilih molek. Kalau tidak bahaya. Kalau tidak habis masa gitu, habis masa. Meretahlah kita kata. Bunyi kata 10 tahun, bunyi kata 20 tahun. Tak ada gapo sebenarnya pada hakikat. Bimbang hak tu je. Bimbang hak tu. Adapun macam Umar bin Abdul Aziz tu meretah sebentar je. Tapi dalam sejarah tengok. Masuk dalam sejarah. Gapo dia buat. Banyak kan benda molek. Hak tu payah tu. Jadi di antara perkara yang menyokong kita untuk buat benda-benda kejayaan ataupun pencapaian dalam pemerintahan ni, yang pentingnya dia ada ni bitanah dan ahli masywarah. Itu penting benar. Lepas tu Imam Bukhari duk cerita ni lah. Yahya meriwayatkan, kata dia akhbarani Ibnu Syihab bihadza. Jadi maknanya Yunus meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, daripada Abi Salamah, daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Lepas tu Imam Bukhari berkata Sulaiman bin Bilal meriwayatkan daripada Yahya. Dia kata akhbarani Ibnu Syihab supa tadi juga. Yang ini daripada Abi Salamah, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi SAW. Yang ini hadis ini hadis marfu', diriwayatkan secara marfu' melalui dua tarik ni. Itu tujuan Imam Bukhari. Wa an ibni Abi Atiq wa Musa an ibni Syihab mithluhu. Lepas tu ada juga riwayat daripada Ibnu Abi Atiq dan Musa daripada Ibnu Syihab. Jadi Ibnu Syihab ni ramai anak murid dia. Hak riwayat Imam Bukhari hari ni Yunus ambil daripada Ibnu Syihab. Dia ayat dah ni Yahya juga ambil daripada Ibnu Syihab seperti juga. Ada lagi riwayat daripada Ibnu Abi Atiq dan Musa. Yani Musa bin Uqbah juga anak murid Zuhri ni, mithluhu seperti juga. Lafaz dia, makna dia serupa juga. Dan maknanya hadis yang mereka riwayatkan daripada Ibnu Syihab ini juga hadis marfu' yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Syu'aib meriwayatkan daripada Zuhri. Zuhri kata haddatsani Abu Salamah an Abi Sa'id qawlahu. Abu Salamah meriwayatkan kepada saya daripada Abi Sa'id sebagai kata-katanya. Ini hadis ini mauquf kepada Abi Sa'id, bukan marfu' sampai kepada Nabi dak. Berarti sekat Abu Sa'id. Kalau mengikut riwayat Syu'aib daripada Zuhri. Syu'aib ni anak murid Zuhri juga. Mengikut riwayat Syu'aibnya berarti hadis ni sekat Abu Sa'id. Maknanya hadis ini mauquf. Hadis ini mauquf. So as-sahih tu sahih belaka tapi mauquf. Wa qala al-Auza'i. Auza'i dan Muawiyah bin Salam ni juga anak murid Zuhri juga. Dia kata Zuhri meriwayatkan kepada kami. Kata dia haddatsani Abu Salamah an Abi Hurairah. Daripada Abi Hurairah pula. Jadi dua orang anak murid Zuhri ni Muawiyah bin Salam dan Auza'i, Imam Auza'i. Dia kata Zuhri meriwayatkan, dia kata Abu Salamah juga, ada atas pada itu Abu Salamah. Tapi Abu Salamah ambil daripada Abi Hurairah, bukan daripada Abi Sa'id. Ini hak lain.
Ibnu Abi Husain dan Sa'id bin Ziyad meriwayatkan daripada Abi Salamah, daripada Abi Sa'id, kata-katanya, yakni sebagai kata-katanya. Jadi orang lain selain daripada Zuhri, ada lagi sama tarah dengan Zuhri itu, iaitu Ibnu Abi Husain dan Sa'id bin Ziyad, yang sama seguru dengan Zuhri, ambil daripada Abi Salamah itu. Jadi mereka dua ni ambil daripada Abi Salamah, daripada Abi Sa'id, tetapi sebagai kata-katanya. Yang ini mengikut tarik ini, hadis ini mauquf juga. Mauquf juga. Wa qala Ubaidullah bin Abi Ja'far berkata, Safwan meriwayatkan daripada Abi Salamah. Abi Salamah tu hak Zuhri ambil tadi. Safwan mana ada hak seguru ni dengan Zuhri ni. Dia ambil daripada Abu Salamah, tapi Abu Salamah ambil daripada Abi Ayyub, bukan ambil daripada Abi Sa'id, bukan ambil daripada Abi Hurairah, tetapi ambil daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Qala, Abu Ayyub berkata, saya telah mendengar Nabi SAW. Lepas tu isi itu supaya tak adilah. Artinya mengikut tarik ini, hadis ini adalah marfu'. Itu dia. Jadi Imam Bukhari nak ayat kan? Ya. Nak ayat apa? Dia nak ayatnya ada beberapa tarik riwayat ini. Satunya dengan kita perhatikan tarik-tarik ini, beberapa tarik tadi memang hadis ini marfu' dan sanad-sanadnya sahih. Jelaslah tu. Tak jadi masalah. So, yang keduanya ada setengah-setengah tarik tu hadis ini mauquf. Jadi bila hadis mauquf, hak satunya hadis mauquf, hak satu lagi marfu'. Kita nak tarjih hak mana? Kita akan tarjihkan hak marfu'. Sebab hak marfu' tu dia tahulah siapa ke Nabi. Hak kata mauquf tu dia berhenti setakat Abu Sa'id ke, setakat Abu Hurairah ke, ikutlah siapa-siapa dia berhenti setakat tu, dia tahu setakat tu. Maknanya orang hak kata siapa ke Nabi tu dia ada pengetahuan lebih. Ada pengetahuan lebih dalam perkara tu. Dan dia tu orang molek-molek, kita boleh terima dia. Apalagi perkara-perkara ni bukan boleh dipikir dengan akal ni. Bukan boleh dipikir dengan akal ni. Mestilah tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira lah Abu Sa'id ke, Abu Hurairah ke, Abu Ayyub ke, tak kira lah waktu tu. Mesti benda ni dia dapat tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kata daripada dia, berhenti sekat dia pun, dia tak akan keluar mengikut fikiran dia. Sahabat ni mesti dia ada dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mauquf ini walaupun mauquf fi hukmil marfu'. Orang panggil dalam istilah mauquf yang tinggi juga kedudukannya. Itu yang kedua. Perkara yang ketiga, Imam Bukhari nak cerita di sini, mungkin takut-takut orang kata Abu Salamah belakang ni. Sekali Abu Salamah ambil daripada Abi Hurairah, sekali Abu Salamah ambil daripada Abu Sa'id, sekali Abu Salamah ambil daripada Abu Ayyub. Takut-takut kita kata ini muttarib. Hadis ni tak tetap ni. Tak tetap ni. Sekali gini, hak mana sah betulnya. Jadi kalau muttarib artinya hadis itu dhaif. Ini orang tidak panggil muttarib. Itu tujuan Imam Bukhari. Sebab muttarib ni kalau kita tidak boleh jamak, kalau kita tidak boleh andaikan, tidak mungkin kita kata dia boleh terima daripada tiga-tiga orang. Ni dah mungkin. Bapanya kalau dengan Abu Hurairah pun dia ambil juga hadis tu. Dengan Abu Sa'id pun dia ambil juga. Dengan Abu Ayyub pun dia ambil juga. Apa salahnya? Moga dia dai belaka. Tak jadi masalah. Itu orang tidak panggil muttarib lagu tu. Bahkan ini lebih kemah lagi. Sebab apa? Sebab Abu Salamah ni dia tidak ambil daripada seorang sahabat saja, tetapi daripada tiga orang sahabat. Lebih kemah lagi lah. Tidak jadi kata hadis ni qalmo. Itu tujuan Imam Bukhari buat mari. Babun kaifa yubayi'ul imamu an-nas. Ini bab bagaimana imam berbai'ah dengan orang ramai, ataupun menerima pembaiatan orang ramai. Boleh juga. Lagu mana cara dia terima bai'ah? Yang diterima tu dari segi maksud sini ni, dari segi ucapannya. Orang kena kata lagu mana? Dari segi ucapannya, dan dari segi ucapan, dan dari segi tulisan kau, ataupun dari segi lagu mana. Nak bai'ah ni mesti kena duduk depan kau, setiap orang rakyat. Kau lagu mana? Boleh dengan cara surat kau, dengan cara wakil kau, lagu mana? Itu tujuan Imam Bukhari nak sini. Sebab apa? Ini menunjukkan bahawa sistem pemerintahan Islam ini dia jenis pemerintahan yang dipersetujui, diperkenankan oleh rakyat.
rakyat semua setuju, rakyat bai'ah, terima, nak beri taat setia kepada pemerintah tu, sanggup mati dan macam-macam lagi untuk taat kepada pemerintah tu. Maknanya dengan dibai'ah oleh orang ramai. Apabila dia bai'ah, lagu mana? Apabila dia bai'ah, lagu mana tanggungjawab dia? Di sinilah bab dia. Sama ada kita kata kaifa yubayi'ul imamun nasa, kalau lagu tu imamu tu jadi fa'il, an-nasa jadi maf'ul. Tapi ada juga di dalam nuskha Abi Dzar binasbil imam maf'ul muqaddam wa raf'in nas 'ala al-fa'iliyah, katanya. Dalam nuskha Abi Dzar ni bukan Abi Dzar sahabat tu dah. Abi Dzar ni orang kemudian lagi daripada Bukhari ni. Salah satu pemilik nuskha Bukhari ni. Salah seorang yang memilih nuskha Bukhari. Dalam hak dia tu, baris dia kaifa yubayi'u al-imama an-nasu. Bagaimana orang nak berbai'ah, bagaimana orang akan berbai'ah kepada imam, kepada pemerintah. Jadi imam yang dimaksudkan di sini pemerintah lah. Lepas tu dia mari riwayat Walid bin Ubadah, Ubadah bin Walid bin Ubadah. Jadi cucu Ubadah ni ada pula nama Ubadah, Ubadah bin Walid bin Ubadah. Dia kata ayah saya cerita, ayah saya tu maksudnya Walid lah bin Ubadah, daripada Ubadah bin As-Samit. Ubadah kata kami telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat setia. As-sam'i itu makna untuk dengar. Dengar tu makna kinayah kepada patuhlah, taat. Itu makna dengar. Untuk taat setia, sama ada dalam keadaan senang ataupun susah, ataupun dalam keadaan suka ataupun tidak suka. Jadi bai'ah ni kita nak taat kepada pemimpin itu, boleh jadi kita tak apa kenal, tak apa suka hak ni hak dia buat ni. Tetapi kalau selagi benda ni tidak bercanggah dengan syariat, dengan agama, tidak bercanggah, maka kita kena turut juga. Cuma dari segi fikiran kita je, kita tak apa rapat kalau lagu tu, dan kita tak kenal. Tapi kalau dari segi syarak masih boleh lagi. Kita kena taat, itu maksud sini. Bukan maksudnya dalam keadaan suka tak suka tu, dia suruh kita buat maksiat, lepas tu kita tak suka lah buat, kita kena buat juga. Dah tidak gitu maksudnya sini. Kalau dia suruh buat maksiat, tak boleh turut, tak boleh turut, gitu. Di sini mana keadaan jiwa kita tu, mana kita tidak senang, pendapat kita lagu lain, tak serupa dengan hak dia. Jadi hak dia bagi tu, kita kena terima lah juga, sama ada kita suka ke tidak suka. Asalkan hak dia bagi tu, pendapat dia tu tidak bercanggah juga dari segi syarak, ada alasan juga, ada dalil juga, cuma dalil tu kita tidak setuju, kita kena tunggu dia lah. Misalnya pemerintah mengatakan apabila hukum Islam ni jalan dalam bab ni, kita kena pakai lagu ni, kita kena pakai lagu ni, kita tak setuju dengan dia tu sebab bagi kita dalilnya kuat ni, kena tunggu. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Bukan maksud hak keluar daripada hukum syariat, dah. Wa alla nunazi'al amra, dan kami berbai'ah juga untuk tidak merebut kuasa jawatan ini daripada orang yang memang layak. Itu baik. Kalau sudah dilantik orang yang memang layak untuk memegang jawatan, kami tidak akan merebut kuasa daripada dia. Nak guling dia ke, tak boleh. Nak penjatuh dia ke, tak boleh. Nak buat pakatan untuk lagu mana-mana, apatah lagi kalau nak bunuh, lagi tak boleh. Nak bunuh dia lagi tak boleh. Sebab apa? Dia sudah layak. Itu bai'ah. Janji. Apa makna bai'ah tu mana? Perjanjian taat setia. Perjanjian taat setia. Dan untuk berbai'ah juga untuk kami tegak dengan kebenaran ataupun syak perawi, untuk kami mengucapkan
perkara yang benar di mana saja kami berada. Hak tu hak janji dengan nabinya, taat setia dengan dianya, janji untuk lagu tu lah, duduk mana pun kita akan buat benda hak betul. Kalau akan ucap pun ucapan yang betul, tak kira duduk mana. Tu hak janji. Kalau nak kira percaya kepada Rasul pun lagu tu dah, tetapi bai'ah ni lagi menguatkan lagi. Menguatkan lagi. Kalau nak kira percaya kepada Rasul tu masuk dalam hak tu berlaku dah. Tetapi dengan adanya bai'ah ni lebih mengingatkan kita lagi, lebih mengikat kita lagi. Haitsu la nakhafu billahi laumata laim, di mana saja kami berada dan kami ni juga berjanji, kami tidak akan takut kepada celaan orang yang mencela kerana Allah. Ikut orang nak kata apa pun kita tak heran, tak kira, asalkan Allah kenal. Hak tu berjanji. Ini juga termasuk dalam bai'ah Ubadah, salah seorang sahabat ni. Bai'ah ni bila ni? Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah sebelum Nabi SAW pergi ke Madinah lagi. Puak-puak Ansar tu pergi dalam 70 orang, sekitar tu lah, 70 orang, setengah kata lebih sikit, setengah kata lebih kurang tu. Jadi inilah yang dibai'ahkan oleh mereka dengan Nabi SAW untuk taat setia, sama ada suka atau tidak suka, untuk tidak merebut kuasa daripada orang yang ahli, untuk menegakkan kebenaran ataupun mengucapkan kebenaran di mana saja kami berada, untuk tidak takut kerana Allah celaan orang yang mencela. Sebab apa? Hak ni bai'ah ni kalau ada belakang ni kan bagus. Dia akan jadi seorang rakyat yang sangat baik, sangat berguna kepada masyarakat. Dan sepatutnya pemerintah dia tidak boleh takut dengan orang-orang yang seperti ini. Sebab apa? Kalau hak betul, hak benar, dia kata biar dengarlah, dengar. Paling tinggi kalau nampak tak boleh pergi, dia faham lagu tu. Sebab Abu Dhar bicara dengan dia, suruh dia duduk senyap, sekurang-kurangnya lagu tu. Jangan maknanya siapa seksa dia, hukum dia, jangan. Sebab apa? Hak dia kata tu dia faham gitu. Lepas tu orang lain ramai-ramai tidak sesuai, tak terima hak dia, kita cuba selesaikan dengan cara yang baik. Jangan dengan cara hukum, tak boleh. Itu tak kena lagu tu. Biar ke dia. Sebab orang kata benda betul ni, walaupun dia salah faham, tak apalah, kita dengar dulu lah. Lepas tu kalau tak betul, kita royak bagi penjelasan. Hak dia kata tu tak kena, sebabnya gini. Dia silap faham. Kita kena jawab lah. Seperti macam sekarang ni kan, dia macam ada sistem parti ni, molek juga. Ada parti pembangkang kata gini. Kajian dia kena dengar. Memang pun dari segi peraturan, dari segi undang-undang pun dia kena dengar. Dia kena dengar. Dengar boleh jadi kalau betul, baikilah. Kalau tak betul, jawablah. Hak mana hak tak kena tu, royaklah. Barulah orang ramai ni tenang. Baru bertanggungjawab kalau lagu tu. Kalau tak ada hak tegur, mana orang nak tahu? Boleh jadi ada setengah-setengah orang dia tak nampak. Dia tak nampak penyelewengan ke ataupun kesilapan pihak kerajaan ke, dia tidak nampak. Setengah-setengah saja yang nampak, dia royak. Kalau salah, royaklah salah. Kalau betul, kena baiki. Itu dari segi bagusnya. Orang yang menyatakan kebenaran, dia kerajaan kalau nak baik, dia kena lagu tu. Jangan sekali-kali mana tekan orang sehingga orang tak berani nak royak benda-benar. Lagu tu bahaya. Rugi kerajaan sendiri. Rugi pemerintah tu sendiri. Jadi tujuannya di sini, nak royaknya pemerintah, dia kena bersikap terbuka. Apabila kata rakyat dibai'ah untuk kata benar ni bukan kepada sama-sama dia, kepada pemerintah pun yalah juga kena dengar. Sebab itu termasuk dalam perjanjian bai'ah, taat setia tu dengan maksud untuk kebaikan. Kalau dia tegur kerajaan pun terima. Kalau tak betul, royak. Mana tak betul, salah faham kau misalnya, mungkin orang bawah ni dia tidak tahu polisi kerajaan halu-halu, dia tidak royak kau. Panggil secara sulit, tak boleh nak royak secara terbuka misalnya. Panggil secara sulit, royak sebenarnya begini-gini, royak. Kalau boleh royak lah. Kalau tak boleh royak tu, tengok benda setara mana, tak boleh royak. Dan tidak takut kepada celaan orang yang mencela kerana Allah.
tidak takut. Jadi kalau ada ayat hak lagu ni bagus, hak sebenarnya bagus, dia negara itu akan selamat, akan maju kalau ada hak lagu ni. Tapi kalau tak ada hak ni, susah, habis. Pemimpin apabila dia berbai'ah dengan benda lagu ni, artinya dia telah bersedia, menyatakan kesediaan dia untuk menerima kebenaran. Untuk menerima kebenaran. Kalau semuanya ikut Allah belaka, ikut kitab Allah, apa nak takutnya? Orang hak tegur kita tu pun suruh kita ikut kitab Allah, kita pun nak ikut kitab Allah tu. Apa yang kita takut? Hak takut-takut ni jadi susah hati ni pasal dia tidak nak. Hak tu jadi masalahnya. Kalau sama-sama nak, bermujur baru. Kita tak dapat demo nampak. Mujur tak apa lagu tu. Sedang boleh. Sepatutnya begitu. Tetapi kadang-kadang apabila royak hak benar ni, royak hak Islam, jadi pemerintah tu tak berapa nak guna cara Islam, jadi masalah. Situ jadi masalah tu. Lepas tu Nabi SAW pada pagi yang sejuk bersama-sama dengan Muhajirun dan Ansar duduk gali parit. Nabi kata, Allahumma innal khaira khairul akhirah. Sama-sama Nabi SAW dia bagi peringatan kepada hidupnya sebenar, kehidupan yang sebenarnya. Dunia ni bukan hak sebenar. Kalau molek pun tidak molek sebenar. Hak molek sebenarnya, tempat yang baik sebenarnya ialah akhirat. Kepada orang yang dapat kebaikan akhirat lah. Kepada orang yang tak dapat kebaikan tak ada juga. Itu mana kau teruk sebenarnya. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Oleh itu kamu ampunilah Ansar dan Muhajirah. Jadi hak nak cerita di sini, Imam Bukhari nak ceritanya jawapan puak-puak ni hak duduk gali parit tu. Nahnul ladzina bay'u Muhammadan. Di sini dia sebut kami ialah orang-orang yang telah berbai'ah dengan Muhammad ataupun telah berbai'ah kepada Muhammad. Dia sebut bai'ah. Bai'ah tu apa dia? Bai'ah untuk berjihad. Bai'ah untuk berjihad. Jadi Nabi SAW dia bai'ah ni dari semasa ke semasa, dia ada beberapa kali bai'ah. Pada ketika nak berjihad, bai'ah jihad. Pada ketika orang baru masuk Islam, apa dia? Bai'ah untuk sembahyang, misal jaga sembahyang. Bai'ah untuk bercakap benar. Kalau dalam soal pemerintahan, dia ada berlaku. Ada berlaku. Artinya ikrar. Ikrar tu tak apa. Jadi orang duduk buat ni kan ikrar kan. Ikrar. Kerajaan ni dia pegawai-pegawai dia duduk luar tu. Duduk di luar daripada pejabat dia tu, ikrar pagi-pagi tu. Ikrar ataupun pada kesempatan-kesempatan yang tertentu dia ikrar untuk gini-gini. Itu tak apa. Itu termasuk dalam bai'ah lah tu. Bai'ah lah tu juga. Ikrar untuk taat setia, untuk menentang penceroboh misalnya, negara, pengkhianat negara gitu gini. Pada masa yang sesuai lah. Apa lafaz ikrar itu boleh diucapkan. Itu termasuk dalam bai'ah juga. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia kata, kami apabila berbai'ah dengan Rasulullah SAW untuk taat setia, Nabi SAW kata selalu, fi mastata'ta, mana setakat engkau mampu. Maknanya saya taat setia semampu-mampu saya, setakat yang saya mampu. Kena rakyat gitu. Kalau tidak jadi pelawak. Nabi sendiri ajar, dia nak suruh rek-ngeng, takut berat sangat mikul. Jadi nak taat setia ni pun setakat yang mampu. Boleh jadi sampai ke satu peringkat dia tidak mampu. Jadi setakat yang mampu. Jadi di sini Nabi SAW talqin ataupun ajar ini penting tu. Apa yang dia kata? Setakat yang aku mampu. Satunya ada kalanya berat sangat tanggungjawab tu kan, kita tidak mampu. Itu satu. Itu jelas lah makna zahir. Yang keduanya makna dia ke dia. Ada kalanya taat setia ni, kita taat ni banyak perkara sangat, benda-benda hak tak pernah sabar, tak boleh taat dah, tak erak dah kita. Makna di situ kalau kita tak apa tak apa, kita nak bangkai dia, kita nak bantah dia, kita nak marah ke dia, kita nak undi tak percaya terhadap dia, boleh dah tu. Sebab kita tak mampu dah, tak erak dah nak pikul.
Itu termasuk dalam bai'ah kita juga. Tak apa. Lagu tu tak apa. Isyarat kepada hak tu lah tu. Mana bila sudah tidak mampu, tak mampu tu mana kita habis-habis jaga dah. Tapi tak boleh pergi, tak gerak dah, tak cakap dah. Sebab banyak dah silap. Kita nak buat lagu lain. Nak buat lagu lain tu tak apa. Itu cara dia. Untuk menyatakan tidak mampu lah, tidak kuasa dah nak menanggung ni, untuk taat setia ni macam-macam cara lah. Dengan cara di antaranya, kalau zaman sekarang ni orang buat undi tak percaya. Boleh. Itu pun satu cara. Undi tak percaya. Gitu. Jadi Nabi SAW ajar, di bawah tu dia tulis, qalahu Nabi SAW isfaqan wa rahmatan lahum. Nabi SAW kata gitu untuk menyatakan simpati dia dan sebagai menyatakan kesian belah dia kepada sahabat-sahabat tu. Selain daripada menyatakan jalan, jalan keluar, ada jalan keluar. Tidak kata taat ni taat semata-mata dalam perkara lagu mana tak lagi pun taat juga, tidak. Tidak. Dia ada hak juga. Dan ini juga sebagai satu amaran kepada pemimpin, bahawa orang bawah dia ni pun, dia taat ni pun boleh jadi ada hak dia. Jadi dia kena beringatlah, janganlah sampai orang tidak tertanggung untuk taat dan setia kepada dia tu, jangan lagu tu. Jadi dia beringatlah. Bila Nabi SAW sendiri ajar gini, fi mastata'ta, itu dengan dia ni takkan dia nak suruh benda tak boleh. Tapi kalau ada, andaikan hak lebihnya dia nak ajar untuk orang kemudian lagi. Sebab orang kemudian ni ada kemungkinan dia suruh taat, tapi benda hak dia suruh taat tu tak patut taat. Tak patut taat. Hak dia suruh tu benda yang maksiat, mengikut setengah kalangannya, sekurang-kurangnya, mengikut setengah kalangannya. Misalnya macam kita sekarang ni tak, hak dia suruh, dia wajibkan pegawai-pegawai dia pergi berarung kerana nak maulud ni, tak kena tu. Pada anak tak kena tu. Sebab apa? Maulud tu bukan orang terima, bukan semua orang terima, bukan benda wajib. Apa nak paksa-paksa lagu tu? Tak boleh tu. Sepatutnya hak mana suka, kalau nak jugalah, dan buka bagi peluang untuk perbincangan. Sepatutnya dia tak boleh paksa-paksa gitu. Hak ni tak termasuk dalam hak kata fil mansyab wal makrah tu. Suka ke tak suka ke? Suka ke tak suka tak? Jadi kalau benda tu ada asas dalam syarak, orang ni dah tak terima, bahkan dia kata bid'ah, macam mana dia akan buat? Jadi kita paksa dia melakukan maksiat bagi dia, mana boleh? Benda khilaf, sekurang-kurangnya kalau dia duduk kan benda ni benda khilaf, mana boleh kita paksa orang Hanafi makan ketan dan dia tak si makan, biar dia lah. Kalau duduk situ tak apa dah. Ni paksa, wajib pula. Itu tak kena. Pihak kerajaan buat sekarang ni memang tak kena. Sepatutnya dia kena baiki benda tu. Tak betul tu. Nampak je sekat tu lah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.